Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi 8 Mei bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini: gangguan bekalan air babitkan hampir 800,000 pengguna di Klang mulai pulih. Dewan Negara lulus RUU Perbekalan Tambahan 2018-2019 sebanyak RM4.13 bilion. Gangguan bekalan air membabitkan kira-kira 160,000 akaun atau hampir 800,000 pengguna di Klang mulai pulih secara berperingkat. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri berkata gangguan dijangka selesai sepenuhnya petang ini. Jelasnya kawasan paling lewat dijangka menerima bekalan air ialah di Teluk Gong, Pulau Indah. Kerja-kerja membaiki paip 1,400 mm dilakukan sebelum bekalan air dialihkan ke kolam takungan di Lipat Kajang Klang. Beliau berkata demikian selepas melawat lokasi kejadian 3 paip utama pecah berhampiran projek pembinaan West Coast Expressway WCE Banting Taiping semalam. Pada masa sama, Amiruddin berkata kerajaan negeri mahu pihak berkuasa berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya JKR dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan meneliti kualiti kerja di jajaran terbabit. Pihak Air Selangor juga jelasnya sedang membuat kajian jumlah kerugian, namun yang penting ketika ini adalah untuk memulihkan bekalan air untuk penduduk terlibat, khususnya ketika umat Islam sedang menjalani ibadah puasa. Sementara itu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN diarah membuat siasatan terhadap insiden paip pecah di tapak WCE Banting Taiping. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata, siasatan terbabit bertujuan untuk melihat punca sebenar kejadian berkenaan selain mengelakkan insiden sama berulang. Tambah Dr. Xavier, beliau akan meminta Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMGM untuk membantu siasatan dan meninjau lokasi paip pecah itu dengan menumpukan kepada aspek pergerakan tanah. SPAN sudah memulakan siasatan itu dan pihaknya akan menunggu sehingga siasatan itu selesai untuk melihat bentuk tindakan yang boleh diambil untuk mengelakkan insiden sama berulang. Jelas beliau, SPAN juga mempunyai kuasa untuk membuat siasatan membabitkan jabatan lain seperti Jabatan Kerja Raya JKR, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan pemaju projek WCE itu. Beliau turut berterima kasih kepada Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd dan kontraktor kerana bertungkus lumus membaik pulih paip berkenaan sejak Ahad lalu bagi membolehkan bekalan air dapat dipulihkan segera. Dr. Xavier turut meminta Air Selangor memantau pengagihan semula bekalan air mulai malam tadi kepada penduduk terjejas dan memaklumkan segera kepadanya jika berlaku sebarang kejadian lain dalam tempoh 12 jam supaya tindakan segera dapat dilaksanakan. Insiden 3 paip utama pecah sejak Sabtu lalu menyebabkan hampir 800,000 pengguna di 65 kawasan di Klang terjejas. Dalam pada itu, SPAN akan melakukan siasatan di bawah Seksyen 122 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Akta 655 berhubung kejadian paip pecah berkenaan. Pengerusi SPAN Charles Santiago berkata, di bawah undang-undang tersebut, tiada seorang pun boleh dengan sengaja, cuai atau melulu merosakkan atau menyebabkan apa-apa paip dirosakkan, saluran atau bahagian daripada mana-mana sistem bekalan air awam. SPAN juga akan terus memantau secara rapi kerja-kerja pembaikan ke atas paip terbabit bagi memastikan bekalan air pulih sepenuhnya. Kejadian itu mengakibatkan gangguan bekalan air kepada pengguna di 65 kawasan di wilayah Klang yang melibatkan sebanyak lebih 175,000 akaun pengguna, khususnya yang mendapat bekalan air dari kolam air Bukit Lipat Kajang. Paip-paip yang terlibat adalah 3 jajaran paip utama yang berdiameter 1,400 mm, 900 mm dan 600 mm. Susulan kejadian, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Air Selangor telah melaksanakan tindakan menutup injap bekalan ke paip berkenaan dan menjalankan pembaikan segera. Kerja-kerja pembaikan mengalami kesukaran ekoran keadaan tapak yang masih berlaku pergerakan tanah dan pasukan Air Selangor sedang berusaha menyiapkan kerja pembaikan secepat yang mungkin dengan pemantauan oleh SPAN. Seorang pembantu kesihatan bertemu ajal selepas terlibat dalam nahas jalan raya
Beberapa minit sebelum waktu berbuka puasa, mangsa seorang lelaki berusia 46 tahun maut di lokasi kejadian akibat digilis sebuah lori dekat Jalan Desa Coalfield menghala Puncak Alam Selangor. Kejadian berlaku jam 7.12 malam. Mangsa yang menunggang motosikal disyaki terlanggar bahagian belakang kanan sebuah kereta dan akibat pelanggaran itu terjatuh di laluan bertentangan. Sebuah lori yang dari arah bertentangan gagal mengelak lalu menggilis mangsa. Mangsa dikenali sebagai Abdul Rasid Abdul Jalil bertugas di Hospital Selayang maut akibat kecederaan di seluruh badan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh. Persidangan Dewan Negara semalam meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2018-2019 sebanyak RM4.133 bilion dengan suara majoriti selepas bacaan kali ketiga. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin Hamzah ketika membentangkan RUU berkenaan untuk bacaan kali kedua berkata, perbelanjaan tambahan itu dimohon antara lain untuk kegunaan peruntukan kepada kumpulan wang terkanun sebanyak RM1.92 bilion. Selain itu, peruntukan berkenaan adalah bagi kegunaan Kementerian Kesihatan sebanyak RM705.6 juta, Kementerian Dalam Negeri RM513.9 juta, Kementerian Pendidikan RM300 juta, Kementerian Pertahanan RM226.2 juta dan Kementerian Luar Negeri sebanyak RM70.4 juta. Ia juga diperuntukkan kepada Jabatan Perdana Menteri sebanyak RM215.4 juta, Suruhanjaya Pilihan Raya RM98.5 juta, Perbendaharaan RM76.3 juta dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia RM5 juta. Turut diluluskan ialah 3 lagi RUU iaitu RUU Kastam Pindaan 2019, RUU Excise Pindaan 2019 dan RUU Akta Zon Bebas Pindaan 2019. Polis mendakwa peraturan baru penggunaan cermin gelap kenderaan persendirian boleh menyukarkan tugas penguasaan pasukan keselamatan itu. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman Alias berkata, pihak polis juga tidak dipanggil bagi membincangkan peraturan baru itu. Jelasnya pihaknya menghormati peraturan baru diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke, namun berpendapat tugas polis dalam penguasaan akan menjadi sukar. Selain keselamatan anggota bertugas akan terjejas disebabkan kesukaran untuk melihat penumpang ketika pemeriksaan dijalankan. Tambahnya, peraturan baru itu juga menyukarkan pasukan penguasaan mengesan kesalahan kecil seperti penggunaan telefon pintar ketika memandu dan tidak memakai tali pinggang keledar. Semalam, Anthony Loke mengumumkan penggunaan lapisan filem atau cermin gelap tanpa had kini dibenarkan pada cermin sisi kiri dan kanan penumpang serta cermin belakang kenderaan. Peraturan baru ini berkuat kuasa hari ini bagi kenderaan motor milik persendirian. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Johor menggagalkan 3 cubaan menyeludup minuman keras, mercun dan rokok dengan nilai cukai RM2.14 juta dalam tempoh seminggu. Pengarahnya Datuk Muhammad Hamidan Maryani berkata, rampasan dibuat menerusi 1 serbuan di Johor Bahru dan 2 lagi di Kulai. Serbuan pertama dilakukan Jumaat lalu di sebuah rumah di Taman Bukit Indah, Johor Bahru. Hasil operasi itu, sejumlah 5,735 liter minuman keras dan lebih 383,000 batang rokok putih dan 704 kilogram mercun dirampas. Nilai rampasan mencecah RM79,000 dengan cukai dianggarkan lebih RM460,000. 3 lelaki berusia 26 hingga 39 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Dalam serbuan kedua Isnin lalu, seorang pemandu ditahan di Kampung Sri Paya Kulai. Kira-kira 1 juta batang rokok putih dirampas dengan cukai dianggar bernilai RM668,000. Manakala kes ketiga, pihaknya memeriksa sebuah lori di tepi jalan Sri Putri Kulai dan menemui 1.1 juta batang rokok dengan nilai cukai lebih RM760,000. Ketika tiba, didapati lori tersebut berkunci dan tiada pemandu. Hasil pemeriksaan rapi yang dijalankan pada lori tersebut, pasukan telah berjaya menemui sejumlah 114 master case rokok.
Kes disiasat mengikut Seksyen 135/1D dan 1E Akta Kastam 1967 serta Seksyen 34/1 Akta Eksais 1976. Mahkamah Coroner menolak permohonan pihak peguam untuk menangguhkan tarikh prosiding inkuest kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim yang dijadual Jumaat ini. Coroner Rofia Muhammad berkata pihaknya tidak berhasrat untuk memanjangkan lagi tempoh inkuest berkenaan dan prosiding akan diteruskan mengikut tarikh yang ditetapkan sebelum ini iaitu pada 10 Mei. Hujah Coroner Rofia dalam kes ini tiada pihak akan diprejudis jika prosiding diteruskan atau ditangguhkan. Prosiding inkuest akan diteruskan pada 10 Mei ini dengan memanggil saksi ke-24 iaitu pakar bedah forensik Hospital Kuala Lumpur HKL Dr. Ahmad Hafizam Hasmi. Pada masa sama, notis rayuan yang telah difailkan oleh pihak peguam keluarga boleh diteruskan di Mahkamah Rayuan dan dimaklumkan kepada mahkamah jika memperoleh keputusan daripada mahkamah berkenaan. Terdahulu, Peguam Shazli Mansur yang mewakili Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta keluarga mangsa memohon Mahkamah Coroner menangguhkan tarikh prosiding pada Jumaat ini sementara menunggu keputusan notis rayuan yang difailkan pihaknya di Mahkamah Rayuan pada Jumaat lalu. Pihak pengendali inkuest Fatin Hadni Khairuddin memberitahu mahkamah permohonan untuk menangguhkan tarikh prosiding itu seharusnya dibuat di Mahkamah Tinggi bukan di Mahkamah Coroner. Sempena program Semarak Ramadan Berita Harian 2019, 8 waris anggota bomba yang terkorban ketika menjalankan tugas menyelamat tahun lalu menerima sumbangan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Muhammad Hamdan Wahid, program tersebut bertujuan bagi meraihkan Hari Anggota Bomba Sedunia serta memperingati jasa anggota bomba yang telah gugur. Berita Harian Mereka terdiri daripada waris 6 anggota bomba yang lemas ketika menyelamat remaja lelaki berusia 17 tahun di sebuah lombong di Puchong Oktober tahun lalu. Mangsa adalah anggota pasukan penyelamat di air dari Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Klang, Muhammad Fatah Hashim 34, Izzatul Akmal Wan Ibrahim 32, Mazlan Omar Baki 25 dan Yahya Ali 24 serta 2 anggota dari BBP Shah Alam iaitu Adnan Othman 33 dan Muhammad Hifzul Malik Syari 25. Selain itu, waris kepada Muhammad Adib Muhammad Kasim 24 yang terkorban dalam insiden rusuhan di tapak kuil Sri Mahamariaman USJ 25 Subang Jaya pada 27 November tahun lalu dan anggota bomba BBP Temeloh Abu Zarin Hussein 33 yang meninggal akibat dipatu ular pada Mac tahun lalu turut menerima sumbangan. Sumbangan disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif BIMB Holdings Berhad BHB Muhammad Muazzam Muhammad dan disaksikan Pengarah Eksekutif Komersial dan Ehwal Semasa BH Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman. Sebenarnya program ini adalah satu program yang cukup baik untuk kita berjumpa dan juga melaksanakan asnaf kepada pegawai dan anggota bomba yang berkurang nasib baik dan juga kepada wira-wira bomba yang telah gugur. Dan ini hasil daripada kerjasama yang cukup baik dengan pihak BIMB dan juga dengan BH. Selain sumbangan kepada waris 8 anggota terbabit, pihak BHB turut menghulurkan zakat kepada 67 individu dalam kalangan ahli keluarga bomba sekitar Selangor. Tahun ini, BHB meneruskan tajaan program Semarak Ramadan BH untuk tahun ke-9 di 2 lokasi terpilih. Selepas dijayakan di BBP Shah Alam, Semarak Ramadan BH akan dilangsungkan di Melaka pada 25 Mei ini. Kita ke laporan antarabangsa. Seorang remaja maut manakala 7 lagi cedera dalam kejadian tembakan di sebuah sekolah di pinggir Denver, Colorado, Amerika Syarikat. Kejadian berlaku di Sekolah Sains dan Teknologi yang menempatkan 1,850 pelajar sebelum jam 2 petang waktu tempatan. Jurucakap Polis Douglas County memaklumkan 2 pelajar sekolah berkenaan melepaskan tembakan ke arah pelajar lain di 2 buah kelas. Bunyi tembakan masih kedengaran sebaik polis tiba di lokasi selang beberapa minit kemudian. Kedua-dua suspek kemudiannya berjaya ditahan. Susulan kejadian itu, semua sekolah di kawasan terbabit diarah menghentikan sesi pembelajaran sementara pihak polis dan bomba memeriksa dan mengawal situasi. Kesemua mangsa berusia 15 tahun ke atas
mangsa yang cedera menerima rawatan di 3 buah hospital. Lebih 34,000 penduduk seluruh Eropah dijangkiti campak dalam 4 bulan pertama 2019 dengan majoriti kes berlaku di Ukraine. Perkara berkenaan didedahkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ketika ia menggesa pihak berkuasa memastikan mereka yang berisiko mendapat vaksin. Sementara itu, angka kematian dalam kalangan 34,000 kes yang dilaporkan di seluruh negara Eropah mencecah 13 dengan virus itu membunuh penduduk di Ukraine, Romania dan Albania. Menurut WHO, risiko penularan berterusan mungkin meningkat. Jika tidak dicegah, virus itu akan menjangkiti individu berisiko seterusnya berpotensi menular ke negara lain. Campak adalah penyakit berjangkit yang boleh membunuh dan menyebabkan buta, pekak atau kerosakan otak. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengkritik Korea Utara susulan ujian senjata terbarunya yang dilancarkan Sabtu lalu. PBB memberi amaran tindakan sedemikian hanya mencetuskan ketegangan serantau. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, ujian pelancar roket dan senjata taktikal berpandu itu adalah tindakan provokasi sama seperti sebelum ini. Sementara itu, Setiausaha Agong PBB, Antonio Guterres, menggalakkan semua pihak meneruskan dialog untuk melanjutkan perdamaian berkekalan dan gencatan senjata penuh serta sah di Semenanjung Korea. Susulan ujian terbabit, Amerika Syarikat dilaporkan akan terus memberi tekanan untuk mengadakan rundingan dengan Pyongyang bagi memansuhkan program peluru berpandu balistik dan nuklear negara berkenaan. Sehari selepas upacara pertabalan Raja Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn yang mengambil tempoh 3 hari, 10 gajah yang dicat putih dibawa berarak berhampiran istana diraja di Bangkok bagi menghormati Raja Thailand itu semalam. Haiwan itu bersama pengendalinya dari Ayutthaya berjalan memberikan penghormatan di hadapan portret raja berkenaan. Menariknya, kesemua gajah itu melakukan persembahan berjalan kaki 10 langkah sebagai tanda penghormatan Raja ke-10 sebelum berlutut dan sujud. Di Thailand, gajah memegang peranan penting dalam sejarah dan budaya negara itu yang menandakan simbol monarki, peperangan selain simbol keamanan dan ketenteraman. Kita beralih ke laporan sukan. Liverpool berjaya menempah tiket ke pentas final Liga Juara-Juara Eropah di Madrid 2 Jun depan selepas melakar kebangkitan dramatik pada aksi separuh akhir kedua di Anfield awal pagi tadi. Walaupun turun tanpa dua tonggak utama Roberto Firmino dan Mohamed Salah, Liverpool cemerlang membelasah Barcelona 4-0 sekaligus semara ke penentuan juara dengan agregat 4-3. Ketika ramai yang menjangkakan Liverpool tidak mampu bangkit selepas tewas 3-0 pada aksi separuh akhir pertama 2 Mei lalu, skuad kendalian Jurgen Klopp bagaimanapun tampil di Anfield dengan semangat berbeza apabila garang memulakan aksi dengan gol pertama dari Divock Origi seawal minit ke-7. Kekal 1-0 tamat separuh masa pertama, kemasukan pemain gantian Jorginho Wijnaldum pada baki 45 minit separuh masa kedua bagaikan meniup semangat final pada 2005 di Istanbul, Turki apabila pemain tengah kelahiran Belanda itu cemerlang meledak 2 gol pantas pada minit ke-54 dan 56 sebelum sepakan penjuru Trent Alexander-Arnold yang tidak disedari benteng pertahanan Barcelona pada minit ke-79 dimanfaatkan sebaik mungkin Origi untuk gol keempat Liverpool. Tersentak, Barcelona yang dibarisi Lionel Messi dan hanya memerlukan 1 gol di tempat lawan cuba bangkit, namun Liverpool berjaya mempertahankan agregat 4-3 sehingga wisa penamat sekaligus mara ke pentas final Liga Juara-Juara Eropah di Madrid, Spanyol 2 Jun depan. Apapun lawan Liverpool di penentuan juara masih belum diketahui, memandangkan satu lagi slot akan ditentukan antara Ajax dan Tottenham awal pagi esok.
Dua pemain sandaran skuash negara Ng Yan Yew dan S. Sivasanggari tidak disenarai ke Sukan C Filipina yang dijadualkan berlangsung November nanti. Perkara itu dimaklumkan selepas mesyuarat Jawatankuasa Kerja Majlis Sukan Negara MSN di Bukit Jalil. Bagaimanapun, ketiadaan pemain utama itu dijangka tidak akan menjejaskan sasaran 4 emas yang diletakkan Persatuan Raket Skuash Malaysia (SRAM). Pada mesyuarat Jawatankuasa Kerja juga, pengarah SRAM Major Asmaniam turut mengumumkan senarai pemain yang akan bertanding di Sukan C Filipina pada hujung tahun ini. Ketiadaan Ng Yan Yew memberi peluang pemain pelapis Muhammad Eden Indraki dan Ong Sai Hung menggalas tanggungjawab pemburuan pingat emas dalam kategori lelaki. Manakala SRAM turut memberi jaminan ketiadaan S. Sivasanggari tidak menjejaskan peluang acara wanita di mana Malaysia akan menurunkan Rachel Arnold yang merupakan pemenang pingat edisi sebelum ini selain Lai Wen Lee. Bukan sahaja acara individu, emas juga disasarkan dalam acara beregu campuran dan pasukan campuran dengan sasaran keseluruhan 4 emas. 2 tahun lalu di Kuala Lumpur, skuad squash berjaya menyumbangkan 6 pingat emas, 4 perak dan 2 gangsa. Over the years, in the SEA Games, we have always fielded our second team, not our top team. That is because we feel that our second team has enough credibility to achieve the goals that we have set. Menjelang Tamasya Sukan C Filipina, Kesatuan Rugby Malaysia MRU sedang merangka peluang untuk skuad 7-11 negara menimba pengalaman latihan bersama pasukan Sri Lanka. Ia dilihat cara terbaik buat skuad negara memperbaiki teknik latihan dengan reputasi Sri Lanka sebagai pasukan ranking ke-4 Asia bagi skuad lelaki dan ke-5 Asia bagi skuad wanita. Hasrat itu telah dinyatakan Presiden MRU Datuk Syahrul Zaman Yahya dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja kedua bersama Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Siri perlawanan persahabatan bersama pasukan Sri Lanka lelaki dan wanita itu dijangka akan berlangsung pada bulan Ogos ini di Kuala Lumpur. Tambah Datuk Syahrul, pada bulan Ramadan ini, modul latihan bagi skuad rugby lebih banyak tertumpu kepada latihan dalam kelas yang melibatkan persiapan mental pemain negara. Persiapan pasukan lelaki yang telah bermula sejak awal tahun dan pasukan wanita yang baru-baru ini telah diambil oleh Majlis Sukan Negara untuk menjadi program tier 3. Kehadiran semula pemain tonggak Sukan C KL 2017, Muhammad Nur Azri Azmi bersama pasukan dapat memantapkan lagi skuad negara. Azri antara pemain tonggak utama yang telah membantu Malaysia meraih pingat emas acara rugby 7-11 pada Tamasya Sukan C KL 2 tahun lalu. Sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Azin Hussein. Salam hormat dan Assalamualaikum.